إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Adhkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar. Dikenali sebagai Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar, karangan atau susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kita berada di pada bab yang ke-6, yaitu babu kaifiyati libasi saub wan na'li wa khal'ihima. Pada bab berkenaan dengan cara-cara memakai pakaian, pakai slipper, kasut, dan bagaimana cara menanggalkannya. Ini ada adab memakai baju dan kasut atau slipper atau sepatu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yustahabbu an yabtari'a fi lubsi as-sawb wan-na'li was-sarawil wa shibhiha bil yamin min kummayhi wa rijlayhi as-sarawil ويخلع الأيسر ثم الأيمن وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا فكله يفعله باليمين وضده باليسار. Imam Nawawi disunatkan untuk memulakan ketika mana kita nak pakai baju, pakaian, apa-apa juga pakaian, wan na'li, dan memakai slipper, sepatu, kasut, was sarawil, dan seluar, wasyibhiha, dan apa-apa jenis pakaian, nak pakai serban, nak pakai apa-apalah, bil yamin, dimulakan dari bahagian sebelah kanan. Kalau kita pakai baju, kita kata min kummaihi, iaitu kita pakai melalui, kita masukkan tangan kanan dari bahagian, kita masuk dengan tangan kanan dulu. Warijlai as-sarawil, dan kalau pakai seluar bahagian kanan dulu. Wa yakhla'u al-aysar, dan apabila kita nak tanggalkan, kita tanggal
dari bahagian kiri. Buka baju, keluarkan tangan kiri dulu. Nak tanggalkan seluar, tanggalkan kaki kiri dulu. Wa kadzalika al-iktihal. Begitu juga ketika mana nak bercelak, nak pakai celak. Bagi pakai sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali dan sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, celak. Wasiwak. Siwak ni kita faham sebagai kita nak menggosok gigi, ataupun kita nak membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita. Dimulakan sebagai bahagian sebelah kanan, bahagian kiri kanan mulut. Dan ulama khilaf bahagian berkenaan dengan siwak ni. Siwak ni kita guna apa-apa juga alat. Kalau sekarang ni kita guna berus gigi. Nak guna juga kayu arak, kayu sugi itu boleh, tak ada masalah, sunat. Apa-apa jugalah dengan cara kita nak bersihkan gigi, kita mulakan bahagian kanan. Cuma ulama khilaf, kita nak pegang alat tersebut dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Sebab dia adalah menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran ni dengan tangan kiri, itu adat atau sunat baginda Nabi SAW. Kita nak buang kotoran dengan tangan kiri. Apa khilafnya? Ada setengah ulama kata pegang dengan tangan kiri berus gigi itu ataupun kayu siwak, sebab ia menghilangkan kotoran. Sebagai ulama lagi kata tak ada masalah pegang dengan tangan kanan, sebab dia tak, tangan kita ni tak bersentuhan langsung dengan kotoran yang berada di dalam mulut kita. Yang bersentuhan dengan tangan saja, dan kita guna tangan kiri untuk menghilangkan kotoran. Jelas? Kalau kita nak buang, kalau tak ada apa-apa alatan, kita nak guna jari kita, nak bersihkan gigi, nak bersihkan mulut, maka kita guna tangan kiri, sebab dia bersentuhan langsung dengan kotoran yang berada di dalam mulut. Kemudian wa taqlimul asfar, memotong kuku. Memotong kuku dengan tangan kanan dulu, kemudian diakhiri dengan tangan kiri. Begitu juga kaki kanan dan juga tangan kiri. Dan cara nak potong kuku ni ada banyak kaedah. Antaranya yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu dimulakan dengan jari telunjuk dulu bahagian kanan, kemudian seterusnya jari hantu, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, dan diakhiri dengan ibu jari. Kemudian bahagian tangan kiri dimulakan dengan jari kelingking dan seterusnya sehinggalah ke ibu jari. Adapun bahagian kaki, kuku kaki ini dimulakan pada jari telunjuk kaki, kemudian keterusan, kemudian diakhiri dengan silap. Dimulakan di jari kelingking bahagian kanan dan seterusnya sehinggalah ke jari kelingking kaki kiri berterusan, sambung kaki kiri, jari kelingking kaki kanan, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari kaki kanan, dan berterusanlah disambung dengan ibu jari kaki kiri sehinggalah jari kelingking. Begitulah keadaan yang digunakan oleh pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian waqas syarib, memotong misai, menggunting misai, itu dimulakan bahagian kanan dulu, kemudian bahagian kiri. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan digunakan istilah natfu ni mencabut bulu ketiak. Kalau tak mampu, kalau tak tahan disebabkan sakit, maka dibenarkan untuk mencukur atau mengguntingkannya. Mencukurlah lebih asal, lebih afdal. Kalau tak silap kata Imam apa dia kata, aku tahu kata mencabut bulu ketiak ni
afdalnya dengan mencabut. Tapi aku tak mampu, maka aku mencukurkan. Jadi tidak masalah kita nak cabut ataupun nak mencukur. Boleh ketiak. Itu dimulakan bagian tangan kanan dulu, ketiak kiri, kemudian ketiak kiri. Wa halqur ra'si, iaitu menggunting ataupun mencukur kepala, gunting rambut lah. Cuma sini masalah, sama ada kita nak dimulakan dengan kepala orang yang digunting tu ataupun tukang gunting, bahagian mana. Kalau tukang gunting itu berada di belakang orang yang digunting tu, itu tidak ada masalah, maka dia boleh mula dengan sebelah kanan dia dan kanan kita. Kalau dia berada di hadapan kita, dia nak mula bahagian mana dulu? Itu pendapat ulama kata dimulakan bahagian orang yang dicukur tu. Kalau tukang gunting itu berada di hadapan, maka dia gunting dari sebelah kiri dia, itu sebelah kanan kita lah. Itu maksudnya. Itu yang lebih afdal. Kalau tak silap, kisah Imam Abu Hanifah, kalau tak salah saya, beliau pernah mengerjakan umrah, kemudian ataupun haji. Kemudian dia nak cukur, setelah mana selesai urusan, Imam Abu Hanifah nak cukur rambut, dia pergi kepada tukang gunting, tukang cukur, kemudian dia serahkan kepala dia sebelah kiri. Kemudian ditegur oleh tukang gunting tersebut, serahkan kepala, bagi kepala kanan kamu dulu, bagian kanan kamu dulu. Kemudian wassalamu minas salah, itu bagi salam ketika selepas tahiyat, kita bagi kanan dulu. Itu yang wajib, bagi kanan. Yang belah kiri itu sunat. Wa dukhulul masjid, masuk masjid dengan kaki kanan. Kalau kita nak tanggalkan slipper ataupun kasut ketika nak masuk masjid, mestilah kita tanggal dengan kaki kiri dulu. Bagaimana kita kaedah kita nak masuk masjid? Kalau kita tanggalkan kasut ataupun slipper dengan kaki kiri, kata ulama, tak ada masalah. Kita tanggalkan kaki kiri, letak di atas kasut dulu, kemudian baru tanggalkan kaki kanan dan terus masuk ke masjid. Itu berdasarkan kepada bagaimana kita nak mengamalkan, kita nak aplikasikan, kita bergantung pada kreatif kita nak mengamalkan sunnah. Wal khuruju minal khala', keluar daripada al-khala'. Al-khala' ni maksudnya satu tempat yang sunyi daripada orang, yang digunakan, diitlakkan untuk tempat qada hajat. Sebab zaman dulu dia tak ada tandas macam kita sekarang. Kalau orang dulu dia nak pergi nak buang qada hajat, buang air kecil dan sebagainya, dia akan pergi ke satu tempat yang jauh, sunyi daripada orang. Dia tersembunyi daripada orang, dia melepaskan qada hajat di situ. Itu maksud al-khala'. Itu satu tempat yang sunyi yang digunakan untuk qada hajat. Kalau zaman sekarang kita dah ada tandas. Itu maksudnya kita al-khuruj min al-khala', keluar daripada tandas tu dengan kaki kanan. Wal wudu', itu berwudu dimulakan dengan anggota kanan dulu, bahagian kanan dulu, tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian telinga, itulah seterusnya. Adapun kita nak, kalau ada orang yang berwudu dari sebelah kiri, bahagian kiri, anggota kiri, sah dah wudu dia. Ijma' kata, para ulama kata, sepakat kata sah. Cuma dia tak dapat pahala afdal, tak mengikut sunnah. Wal ghuslu, mandi bahagian kanan dulu, mandi wajib bahagian kanan dulu dan sebagainya. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini dikecualikanlah kalau tangan sakit ataupun ada sebagainya yang menghalang daripada kita menggunakan tangan kanan, maka tak ada masalah kita guna tangan kiri. Sebab ada satu hadis bagaimana ada seorang sahabat iaitu Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Beliau pernah melihat pada satu hari baginda Nabi SAW makan qissa'. Qissa' ni sejenis
buah seperti timun. Dia bukan timun, dia kisah, nama kisah. Kalau di Mesir dipanggil attah, kisah. Dan di tangan kiri Nabi ada rutab, iaitu kurma yang baru masak, kurma yang masih basah. Kalau yang kurma yang kering itu dipanggil tamar. Nabi makan kisah tu dengan tangan kanan, kemudian Nabi makan rutab dengan tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Macam tu Nabi makan. Sebab kisah ni dia menyejukkan, dan tamar ni dia panas. Itu cara Nabi makan. Itu kaedah antara kaedah yang dikecualikan. Kalau kita nak makan dengan tangan kiri, itu dimakan dengan kedua tangan. Qisah qaf sa alif ta bulat qisah. Jadi tak dapat pahala sunat lah. Tangan kiri. Ya afdal makan tangan kanan. Kalau sebolehnya tangan kanan lah. Kemudian wal musafahah, iaitu bersalam, berjabat tangan dengan tangan kanan. Wastilamul hajaril aswad, iaitu mengangkat tangan ketika mana kita melalui hajarul aswad. Kalau tak mampu, bagi orang yang jauh tak mampu untuk cium, iaitu sunat kita mencium hajarul aswad. Tapi sebabkan zahmah ataupun orang ramai, maka disunatkan untuk kita mengangkat tangan, iaitu dengan tangan kanan. Ada tengah ulama kata dengan menunjukkan dengan tangan kanan, cara tunjuk tangan kanan. Wa akhdhul hajah min insan wa raf'uha ilaihi, iaitu kita mengambil sesuatu barang daripada orang lain dan memberi barang kepada orang lain dengan tangan kanan, iaitu barang yang ada kehormatannya, ada kemuliaan, itu kita bagi dengan tangan kanan. Kalau benda yang tak dimuliakan, contoh seperti sampah atau sebagainya, seumpamanya seperti batu yang digunakan untuk istinja, kita bagi dengan tangan kiri, dan orang yang ambil pun dengan tangan kiri. Begitulah kita kiaskan. Benda yang mulia, benda yang terhormat dengan tangan kanan, benda yang tak hormat, tak dimuliakan dengan tangan kiri. Wa ma asbah hadza, dan kita apa yang seumpamanya, macam seperti kita ambil buku, bawa Quran, kitab-kitab agama, termasuk juga kitab-kitab akademik yang lain, kitab-kitab ilmiah yang lain, seperti kitab buku-buku sains, buku Inggeris, bahasa Inggeris, buku matematik dengan tangan kanan, sebab itu adalah ilmu. Tak kira apa-apa juga ilmu dengan tangan kanan, buku-buku dengan tangan kanan. Dan begitulah yang kita kiaskan, benda yang elok, benda yang baik dengan tangan kanan, benda yang tak elok, tak dihormati dengan tangan kiri. Fakulluhu yaf'aluhu bil yamin, kesemuanya itu dilakukan dengan tangan kanan, bahagian kanan. Wa dhidduhu bil yasar, dan lawan dia tu dengan tangan kiri. Pokok dan tangan kiri lah, benda yang tak, benda makruh, setengah ulama kata makruh, ada setengah ulama kata haram, tangan kiri lah. Wa dhidduhu bil yasar, untuk kita kias sendiri. Itu seperti contoh kita nak masuk tandas, kita nak masuk pasar. Pasar ni di antara tempat yang Nabi suruh untuk segerakan cepat masuk dan cepat keluar. Itu masuk dengan kaki kiri kalau masuk pasar. Baik, kita masuk terus kepada hadis. Qala rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi.
Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga daripada dari Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullihi, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Di dalam riwayat yang Sahih Muslim yuhibbu at-tayammun ganti kepada yu'jibuhu at-tayammun. Sama maksud dia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat gemar sekali untuk at-tayammun, memulakan dengan apa-apa juga urusan. Urusan di sini maksud urusan yang mulia dengan bahagian kanan. Yuhibbu at-tayammun di dalam Sahih Muslim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang yuhibbu al-fa'lul hasan, iaitu Nabi suka kepada optimis, iaitu menaruh harapan yang baik kepada terhadap sesuatu perkara. Sebab al-yamin ni sebelah kanan ni antara ahlul yamin ni adalah ahli syurga. Sebab nanti di hari akhirat nanti orang yang didatangkan kitab amalan dari sebelah kanan adalah antara ahli syurga, dan begitu sebaliknya di sebelah kiri itu ahli neraka. Itu Nabi seorang yang optimis, sentiasa menaruh memberi harapan yang baik terhadap suatu perkara. Jadi Nabi SAW yu'jibu at-tayammun, yuhibbu at-tayammun, sangat gemar sekali dengan untuk memulakan dengan bahagian kanan dulu pada setiap urusan, setiap perkaranya. Fi tuhurihi, iaitu pada ketika mana Nabi nak bersuci. Wa tarajjulihi, bersuci ini adalah dari berwudu, mandi dan sebagainya, sebelah kanan. Wa tarajjulihi, ketika mana Nabi nak menyisir rambut, menyikat rambut, nak meminyakkan rambut, mulakan sebelah kanan dulu, kemudian barulah sebelah kiri. Wa tana'ulihi, dan nak pakai slipper, pakai sepatu, masuk kaki kanan dulu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bil isnad as-sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. Dan riwayat daripada Sunan Abi Dawud dan sebagainya dengan sanad yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi. Adapun tangan kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni digunakan untuk tuhurihi, untuk bersuci, wa ta'amihi, dan makan, dan begitulah apa-apa juga urusan beliau, urusan baginda yang lain, itu dengan bahagian kanan. Wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adhan, dan sebelah kiri digunakan untuk masuk khala'. Khala' itu yang saya dah terangkan tadi, iaitu tempat yang sunyi, yang jauh daripada orang, yang terlindung daripada orang, untuk digunakan untuk qada hajat. Wa ma kana min adha, dan apa-apa juga benda yang menyakiti atau benda yang kotor, benda kotor digunakan dari bahagian sebelah kiri. Cuma kita nak kena faham di sini yang dimasukkan azar di sini ataupun Nabi urusan Nabi dalam qada hajat ni, kita kena faham akidah ataupun i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa-apa lebihan yang keluar daripada Nabi SAW, sama ada daripada kemaluan depan dan belakang ataupun daripada mulut
daripada hidung, hingus, daripada air liur dan sebagainya, seumpamanya semuanya, i'tiqad Ahlussunnah mengatakan itu adalah bukan kotoran dan ianya adalah suci. Kita tak boleh kata apa yang keluar daripada Nabi seperti air hingus, air liur dan seumpamanya itu adalah kotor. Tak boleh kata macam itu, sebab sepakat ulama kata siapa yang kata demikian, apa-apa yang keluar daripada Nabi yang kotor dan kotor, maka dia jatuh kafir. Sebab Nabi SAW adalah mahal nuzul wahyu, tempat turunnya wahyu. Apabila tempat turun wahyu, hendaklah dia Allah Ta'ala mensucikannya luar dan dalam. Kita tak boleh kata kesemuanya itu adalah kotoran, tak boleh. Kita i'tiqad kita kata semuanya adalah suci, bersih. Sebab ada banyak kisah mengatakan, yang menceritakan sahabat yang minum darah Nabi SAW. Ada contoh seperti Sayyidatina Ummu Aiman pernah terminum kencing Nabi SAW, menunjukkan air kencing Nabi SAW ini tidak berbau dan tak sedar. Sebab Ummu Aiman ni Ummu Aiman terminum pada waktu malam, yang letak air kencing Nabi di dalam bekas, terminum. Dia menyangka air kosong, air biasa. Kalau air kencing orang biasa, dia sudah tentu berbau. Berbeza dengan Nabi SAW. Ya betul, semua kotoran, semua lebihan yang keluar daripada semua anbiya pada Nabi bukan kotoran, bukan najis. Itu adalah bersih, suci, bersih. Sebab para Nabi adalah tempat turunnya, diturunkan wahyu kepada mereka. Dan apabila tempat yang turunkan wahyu, maka disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, luar dan dalam. Jelas, kita semua kena faham i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena jaga-jaga perkataan kita daripada mengatakan perkara tersebut. Jelas. Hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sunan Abi Daud wa sunan Al-Baihaqi min Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik. Dan Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan Sunan Al-Baihaqi daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Itu kakak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi. Sama maksud daripada hadis yang sebelumnya, iaitu sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kanan baginda li ta'amihi untuk makan, wa syarabihi untuk minum, wa thiyabihi untuk pakai baju, pakai pakaian, wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, dan menjadikan bahagian sebelah kiri selain daripadanya. Itu kita kiaskan benda yang tak elok, yang tak dimuliakan, tak dihormati. Hadis yang seterusnya, qala wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum, fi riwayah bi mayaminikum. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid wa Ibn Majah wa Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husain Al-Baihaqi. Fil bab hadis katsiratun wallahu a'lam. Imam Nawawi telah meriwayatkan sambung sanadnya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum," apabila kamu memakai pakaian, "wa idza tawadda'tum," apabila kamu berwuduk, "fabda'u bi ayaminikum," maka mulakanlah dengan sebelah kanan kamu. Dalam setengah riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang lain, ada sambungannya bimastata'a, iaitu sekadar yang kamu mampu. Kalau tak mampu,
tak ada masalah kita nak guna tangan kiri. Kalau ada halangan yang menyebabkan kita terhalang daripada menggunakan tangan kanan ataupun kaki kanan, maka dibenarkan untuk guna bahagian sebelah kiri. Hadisun hasan, hadis tersebut berdarjat statusnya hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid wa Ibnu Majah dan sebagainya. Wa fil bab ahadits katsirah wallahu a'lam. Banyak hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Cuma Imam Nawawi meringkaskan hanya hadis, mendatangkan 4 hadis saja dalam bab ini. Dan akan diterangkan, akan dimasukkan dalam bab-bab yang akan datang lah. Untuk meringkaskan, untuk memberi kefahaman yang jelas pada bab-bab yang akan datang. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, babu ma yaqulu idza khala'a thawbahu li ghuslin aw naumin aw nahwihima. Bab apa yang kita perlu ucapkan, perlu kita katakan, perlu kita ucapkan ketika mana kita nak tanggalkan pakaian, sama ada untuk mandi atau untuk tidur dan seumpamanya. Apa doanya, apa zikirnya? Zikir ini penting untuk apa? Kita tengok. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satru ma baina a'yunil jinni wa 'aurat bani Adam an yaqula ar-rajulu al-muslim idza arada yatrahu thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa 'aurat bani Adam, itu penutup, penghijab di antara pandangan mata jin, wa 'aurat bani Adam, dan aurat manusia, anak Adam. Ayaqul ar-rajul muslim, yang hendaklah seseorang muslim itu, ar-rajul ni maksudnya semualah, ar-rajul dan juga mar'ah, idza arada yatrah, ketika mana dia nak menanggalkan siyabahu, pakaiannya, dia mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahilladzi la ilaha illahu. Sebelum kita tanggal buka baju yang akan menyebabkan aurat kita terbuka, maka ucapkanlah zikir bismillahilladzi la ilaha illahu, iaitu dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Ini Allah. Sebab di sekeliling kita ni banyak makhluk-makhluk yang kita tak nampak, antaranya para malaikat, antaranya jin, dan jin juga ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, dan juga iblis, syaitan dan tentera-tenteranya yang kita tak nampak. Maka untuk kita menghalangkan pandangan mereka terhadap aurat kita, kita baca zikir tersebut, bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu zikir yang penting untuk kita amalkan. Kita kena ajar anak-anak isteri kita untuk mengamalkan zikir ni. Sekejap. Setengah jam masa macam sekejap. Kena cepat. Baik. Untuk bab ma yaqulu hala khurujihi min baitihi, saya rasa kita sambung esok lah. Sebab kalau hari kerja ni tak boleh lebih daripada setengah jam, sebab isteri perlu pergi kerja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita sambung pada esok hari insya-Allah. Allah kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, soalan yang tadi, makan tangan sudut tangan kiri. Macam tadi saya terang tadi, tangan kiri tak dapat pahala sunat lah, cuma tak ada masalah. Kok tangan kiri, masuk pasal kaki kiri. Baik, semua lagi. Doa ke zikir, takrir ke doa. Doa ni doa kita, doa masa doa minta bantuan, minta pertolongan Allah atau minta dijauhkan. Kalau zikir ni, zikir semata-mata boleh. Macam mana maksudnya? Doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baik. Itu semua itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan, kekurangan daripada diri saya. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan tertangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.